Hello friends. Welcome to World After. Tak apa. Okay. Macam you lihat sekarang, so biasa saya punya bahasa ni memang you dah sedia maklum lah, campur-campur kan. Okay, sekarang saya bersama dengan Fluffy dengan dia punya mak. Saya berada di Fluffy punya rumah dengan mak dia. Nanti saya tunjuk. So sebab saya sebelum tu video saya ni seperti you all sudah sedia maklum kan. Saya update situasi sejak pandemik, keadaan bandar Johor Bahru, macam mana pandemik memusnahkan ekonomi, mengajar manusia agar kita semua jadi baik kan. Jadi sekarang situasi dah kembali pulih. Jadi kebetulan yalah, masalah ni hari tu pun ya all dah nampak video tentang RTS kan. So video ni channel ni dalam description pun saya dah terangkan lah. Dia akan meliputi kehidupan, meliputi semua isu, bukan saja nak update situasi, tapi apa-apa yang tentang isu dunia kan, isu universe, issue is a versatile kind of channel friends. So now today is now it's about 5:20. Today is Friday kan. So happened that my friend actually, we're not that close actually. We didn't meet for almost 10 years. We just met about 9 years ago as a team, as an activist team to make Malaysia rights. Just so I hope you'll understand jadi and she's in my Facebook, she's my Facebook friends, and suddenly I think a few months, almost 2 months back already dalam 2 bulan, hampir 2 bulan, saya ternampak dia punya post. Biasa saya tak ni lah post siapa-siapa pun, bukan dia saya. Memang saya kalau yalah dia tengok ni kan. So saya ternampak, yang saya ternampak tu dia kena masuk ICU. So bila dia dimasukkan dalam ICU tu, tu yang menyentuh hati, yang membuatkan saya tergerak hati saya, ingin tengok dia punya kenapa dia dimasukkan ICU. So bila saya tengok situasi dia yang perlu ditambah darah sebanyak 5 pint, tapi disebabkan darah dia berjenis O so cuma 2 pint saja yang dapat dimasukkan darah so untuk 3 pint tu the 3 pint jarang-jarang nak sorry. So doktor bagi dia ubat lah, dia kena masuk ICU. Jadi bermula dari situ. Jadi tu dah saya akan perkenalkan ni Mama Fluffy. So Fluffy he's a male, dia lelaki kan. Ni mak Fluffy. Ni so Shida, Miss Shida. So saya rasa daripada saya melalut kan, ada baik dia kita minta Puan Syahidah perkenalkan diri dia kan. Boleh perkenalkan diri Syida. Sebenarnya ni dia sakit tau. Dia sakit, tapi yalah, saya suka macam ni. Kalau saya sakit pun saya buat tak sakit. Kalau saya tak happy pun saya memang tak ikut lah. Jadi sepatut hidup memang macam ni lah. Sebenarnya sekarang dia memang tak sihat lah, tapi yalah, kita kena gembira. Masa kita sakit tu lagi kita cuba bergembira supaya kita lagi jadi kuat. So it's a positive thinking is very important. Jangan kita sakit nanti aku dah nak mati nanti esok tu mati. Jadi kita kena lawan. Macam Shida ni, nampak dia senyum kan. So syukur dia ada semangat ni dengan Fluffy tu. Hello Fluffy, comel dia dekat situ. So tolong perkenalkan diri Shida. Shida. Kenapa Shida jatuh sakit?
Mulanya Kenapa? Sebab ya itu lagi satu saya kena bagi tahu ya. Sebelum ni saya memang tak pernah dengar dia sakit lah. Tak pernah dengar dia sakit tu. Tiba-tiba dia bila dimasukkan ke ICU tu yang saya terkejut. Sebab tu saya browse sikit dia punya Facebook lah. Jadi bila saya tahu yang dia betul-betul sakit, jadi tersentuh dalam, lepas tu dia banyak yalah. Sebab sekarang dia tak kerja kan, jadi sebab itulah. Ya, kenapa jatuh sakit tu? Mulanya daripada vaksin pertama. Vaksin pertama pada buka file boleh Oh, jatuh sakit selepas divaksin. Dalam Ya. ada berapa hari tu? Minggu? Selepas beberapa minggu? Tak ada minggu, hari je. Oh, hari saja. So, okay, video ni macam saya cakap, sebab kita bercakap tentang vaksin, menyentuh tentang vaksin. Ini bukan bermakna kita anti-vaksin tau. Sebab dia memang sudah pergi vaksin. Tapi ialah sebab dia dimasukkan ke ICU disebabkan vaksin. Selepas dia vaksin. Berapa hari? Lepas berapa hari tu, Syida? Okay, ini kita punya chart, bleeding chart. And then vaksin kita pada 15 hari bulan September. Okay. So selepas 3 hari pada 19 hari bulan September terus bleeding. Before this kita punya period dia plus minus pun 28 hari lah. Tapi selalunya dalam sebulan dalam 4 hari lah. Itu pada kita normal lah. Okay. So bila lepas vaksin ni teruk lah. Daripada 19 sampai 28. 28 dalam 9 hari. 10 lah. 10 hari. Okey, sebelum tu pada 4 hari bulan sampai 8 hari bulan kita dah period. Okey. Bila vaksin 15 hari bulan, and then 19 datang period sampai 28 hari bulan. And then period yang banyak sampai 1 hari sampai 8 pack. Sorry lah terpaksa cakap kan. Ya, you kena memang kita nak dengar sebab yalah. Mudah-mudahan video ni nanti kalau sesiapa yang ada efek macam you, mereka tahu apa nak buat lah. Kebanyakan perempuan malu nak cakap pasal ni. Tapi betul. kita cakap sebab kita kena. Ya, nak cakap dengan jumpa doktor pun, doktor cakap biasa saja, anemia macam tu. Tak apa. Syida ambil masa. Ya. Ya, so kalau kita tak beritahu pun memang ini masalah serius lah, bukan isu. So pada 5 hari bulan selalu hitam, berdiri lama tak boleh, pergi ke dapur buat kerja dapur tak boleh. So memang pergi check doktor lah. Tak nak pergi hospital. Pergi government, general hospital. Tak nak pergi. Sebab masa tu masa COVID tengah kuat. Bila pun orang pergi hospital, semua dia cakap COVID. So terpaksa pergi klinik luar. Pergi klinik luar, dia cakap tekanan darah okey, jantung okey, apa benda semua okey. And then dia tengok, bila cerita balik apa keadaan yang jadi, dia suruh cek darah. Inilah keputusan keluar. Sebelum keputusan keluar, dapat call daripada doktor ni, suruh ambil surat. Ini private hospital kan? Private, sorry. Ini darah. Darah yang cek. Mula-mula yang nak kena masuk ward tu. Darah 5 pint saja. Tinggal 5 pint. Tinggal 5 pint je dalam badan. Sebab bleeding. Memang kena masuk ward lah. Emergency. Terus kena masuk ward. Masa tu juga. So masa masuk tu, bila kita dah pergi klinik luar, bila masuk hospital memang susah lah sikit kan. So masa tu berapa bilik kena pergi, semua bilik pun dia pergi check, semua bilik pun nurse datang,
Doktor datang, semua cek, semua korek, sana korek, sini korek. Kita sakit pun kena korek. Tahan je lah. Tak apalah. Berapa hari tu dekat ICU? 3 hari, 4 hari. So, ya. masa tu bila dia orang semua dah cek, okey. Masuk ward lah. Masuk ward, cek test COVID, and then dia kata tak boleh turun, tak boleh, so husband tak boleh naik, tak boleh, susah lah. Dia nak ICU kan? communicate. ICU memang dia ada masa lah. Then Bisa melawat. dah masuk ward tu, dah masuk darah. Memang semua dia cek lah. Dia cek darah dapat 2 beg saja. Sepatutnya darah 5 You beg. darah apa? Jenis Darah O. O kosong. O kosong yang paling susah dapat. Ya, kalau tak silap saya darah O juga. O ada plus, ada minus. Yes, I punya O yang tengah tu kosong. Memang susah dapat lah O tu. Kalau darah O pergi derma kat orang lain boleh. Kalau darah O, nak dapat darah O balik susah. So, apa yang doktor buat, doktor masuk Comover sebagai pengganti darah untuk bentuk darah selama 3 bulan. And then dia bagi macam-macam jenis ubat untuk makan. Contohnya macam ni. Macam-macam ubat. Banyak sangat ubat. Boleh nampak. Segala ubat. Banyaknya ubat. So many medicine, friends. Sebelum tu yang pergi klinik dapat yang ni lah. Semua dah habis So kan. you can imagine how to finish these medicines, friend. Macam mana nak makan banyak ubat ni, kenyang ubat. Before this kita memang tak makan ubat. Kita orang yang tak makan ubat. Itulah sebab yang setahu saya tak pernah tengok, tak pernah dengar you sakit pun. Bukan, kalau kita sakit pun kita tak makan ubat. So ubat ni pahit, ubat ni dadah, ubat ni apa semualah. Sorry lah kita. So dia akan memang sembuh. Okey. So bila kita makan, ini dah bulan ketiga. Ubat ni tak jalan. Bleeding kita masih running lagi. Bila kita dah keluar ubat, kerajaan cakap vaksin untuk AZ dipercepatkan dari 9 minggu kepada 6 minggu. Macam tu. Kalau tak tengok, silap saya kena berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. Lepas 2 bulan baru boleh second dose. You tak sampai 2 bulan? Tak 6 minggu je, tak sampai 2 bulan. Jadi 29 hari bulan tarikh untuk vaksin. So kena pergi balik. Okey. Baru keluar wad, darah tak cukup lagi, and then kena pergi vaksin. Masa tu bleeding balik pada 29 pagi, 9:30 pagi vaksin. Pukul 3 suku dah kena bleeding. Ini bleeding yang teruk. Selama 11 hari dia keluar ketul-ketul macam isi ayam. Actually hari tu dia ada tunjuk kita lah. Warna pink. Warna pink macam isi ayam. So orang cakap kita macam keguguran. So dalam masa 11 hari okey, dia dah stop. Okey, dah senang hati. Lepas tu dia stop 7 hari je. 16 hari bulan dia on balik. Ini lagi dahsyat daripada yang tadi. Dia keluar ketul-ketul darah besar 4 jari, lebar 4 jari, besar lebih daripada separuh tapak tangan. Besar ni. Ngeri. Ada gambar tapi tak ada. Sebenarnya hari tu dia ada hantar lah. Kita tunjuk besar macam ni lah. Besar macam ni. So nak keluar besar macam ni, dia akan keluar air ketumban. Orang beranak keluar air ketumban. Kita belum beranak tapi keluar air ketumban. Keluar air ketumban, and then dia keluar macam ni punya besar. Masa dia keluar ni besar, memang sakit berguling-guling. Sakit berguling-guling, memang sakit lebih teruk daripada sebugut. Sampai masa tidur pun malam dia keluar juga. Sampai dah tak tahan nak tukar pad lagi. 1 hari sampai 8, 9 pad. Terpaksa pakai
pampers. Pampers pun bocor juga. So itulah yang paling dahsyat. Sampai hari ni masih ada bleeding. Hari ni dah daripada 16 sampai hari 10 dah. So 10 hari bulan. 23-24 hari dah. Hampir sebulan. Dah 24 hari. Bleeding almost 23 days, 24 days friends after vaccinated. Second vaksin sebab dicepatkan masa tu. So kenapa dicepatkan? You tanya tak? Kenapa mereka cepatkan? Tak tahu, itu kerajaan dia nak cepatkan buka ni semua. Dia nak cepatkan pergi luar negara, nak cepatkan bercuti. Sebab apa? TV3 pun cakap, inilah hadiahnya. Hadiahnya boleh melancong. Siapa yang dah vaksin. Tapi kita boleh pergi ke kalau kita sakit macam ni? Betul. Tak tahan macam tu. Masa sakit teruk sangat terpaksa pergi pakar. Tak ada duit. Kawan Cina bagi. Suruh pergi pakar. Yeah, so by the way, friends, actually, yalah, she's not working now. Actually, yalah, just like most of the people lost their job. So Syida juga lama dah tak bekerja sejak pandemik kan. Sebenarnya dia ni orang rajin tau, setahu saya lah. Tapi disebabkan pandemik tak ada kerja, so lepas tu vaksin pun jadi macam ni. So memang masalah kewangan boleh dicakapkan, cuma dia tak tunjuk lah, kita memang tak nampak. Sebab sebelum ni dia memang happy go lucky, tak ada masalah, tak ada masalah kesihatan kan. Jadi tapi sekarang dia memang ada financial problem, Syida, kan, sebab dia tak kerja. Suami dia saja kerja, tapi itulah sejak sakit ni memang suami dia pun ambil cuti banyak, jadi gaji pun kurang lah. Dan kebetulan dia memang sayang Fluffy ni kan, dia punya baby. So Fluffy sekarang macam mana keadaan dia? Hari tu sakit kan? Tiba-tiba dia sakit. Sekarang dia dah okey kan? Dia Fluffy masih ada mungkin kurang lah. Sebab kita pun dah bagi tahu, kita pun sakit. Macam mana nak cari duit untuk dia? Betul, ya. So ya, saya rasa untuk perbualan kali ni kita hentikan dekat sini. Kita akan sambung di episod akan datang. Ya, sebab saya nak Syida kongsi dia punya cerita ni, ya, kita nak kerajaan fikir macam mana nak bantu dia kan. Sebab yalah, dia jatuh sakit, terbukti dia sebabkan selepas vaksin. So sekarang pun masih, tempoh hari pun you pergi, you masih makan ubat kan? Dia pergi 3 klinik. Berapa klinik? 2 pakar. 2 pakar. Sebab kalau nak harap kerajaan saja, memang mau dibedah kan, ingin dibedah. Kerajaan nanti baru cek. Bulan 1, 25 hari bulan baru cek. Baru nak cek. So kalau harap kerajaan, yalah, orang cakap wang boleh dicari kan. Jadi dia pun pergilah, pergi private. So secara peribadi dia memang bukan saja dengan saya lah, dengan kawan-kawan lain pun dia ada, yalah, dia perlu bantuan kewangan lah ya. Jadi saya harap kalau you all nak bantu dia lah, I'm direct to the point lah ya. If you want to help her, so saya akan letak dia punya account number dengan dia punya Syida punya nombor. You all boleh contact dia sendiri, boleh bertanya khabar dengan dia kan, banking wang bantuan untuk dia. Sebab dia sekarang memang sakit lagi. Jadi kita mungkin kebanyakan orang dekat luar tengok dia situasi macam ni, dia belum masih boleh duduk, masih boleh bercakap. Jadi mungkin kita tengok mungkin dia tak perlu bantuan. Tapi saya kenal lah, saya sudah tahu, sedia maklum lah dia punya financial punya situasi kan. Dia memang perlu bantuan. Jadi jangan kita tunggu nanti sampai dia tak larat, badan dia tak kuat,
digest makanan ke ubat-ubat, baru kita nak bantu. Jadi kalau saya harap dengan adanya video ni, tersebarnya video ni, saya mohon kawan-kawan viewers di mana juga anda semua berada, saya mohon jasa baik kalian lah, tolonglah bantu dia sedaya yang kita boleh, semampu kita boleh. Mudah-mudahan nanti dia akan sembuh. Sebenarnya saya pun suruh dia buat channel. Sebenarnya dia dah ada channel, mungkin nanti saya pun akan letak link dekat situ. Tapi ialah sebelum ni dia bekerja, jadi tak serius lah, cuma macam saja-saja kan. Jadi saya nak dia tempoh hari saya ada suruh dia fokuskan lah, sebab memang kalau wang saya memang tak boleh bantulah, cuma idea tu lah. Tapi disebabkan sekarang dia tak ada wang, memang financial problem, internet pun dia memang data dah nak habis kan, tak ada wang untuk beli data. Jadi itulah, so harap-harap you tolong bantu dia lah, tolong bantu dia. Mudah-mudahan nanti bila dia punya channel dia sudah mampu buat video, channel dia nanti akan berkembang, membawa kejayaan, dia boleh bantu orang lain pula kan. So itu niat saya lah actually. So saya akan hentikan video dekat sini. Episod seterusnya nanti kita akan datang tengok perkembangan Syida lagi. So Syida ada apa-apa you nak cakap dengan orang luar sana? Manalah tahu ada kawan, kakak, abang-abang kita dekat luar negara, ke Singapura bersimpati dengan Syida kan. Juga nak beli makanan untuk Fluffy, sebab Fluffy pun nak pergi check up, dia pun kan nak pergi check up kan, nak check dia punya darah sebab dia masih tak berapa sihat. So ya, Syida ada apa lagi nak cakap untuk mungkin viewers kan, nak bantu you macam mana kan? Nak bantu tu seikhlas hati lah. Nanti saya letak Syida punya account number di description, dan juga di komen nanti saya akan pin dengan nombor Syida. So harap-harap you contact dia sendirilah, you datang. Kalau yalah, mana tahulah dia orang dekat kawasan Johor ni ke, atau you datang Johor, bolehlah datang berkunjung, jumpa dia, telefon dia kan. Cuma kita nak pesan, siapa yang terkena macam kita ni, boleh pergi, cubalah ikhtiar untuk pergi ke pakar. Jangan harapkan hospital pergi banyak kali, pergi balik dia akan cakap normal. Sakit hati je, sedangkan kita sakit. Ya, sebenarnya bukan Syida sajalah, saya memang sudah bertemu beberapa orang lah, ada yang lumpuh disebabkan vaksin, tapi syukurlah sebab mereka usahakan suplemen kan, sebab mereka mampu, so sudah sembuh lah. So pada siapa yang nak bantu, syukur alhamdulillah. Ucapkan terima kasih. Siapa yang tak mampu, tolong bagi orang support pun jadilah. Itu je. Ya, terima kasih Syida, mudah-mudahan Syida sembuh kan. Sebelum tu kita tengok Fluffy dulu ya. Nanti kita akan sambung video, tengok mungkin selepas, tengoklah nanti kan. You tunggulah, kita tengok Fluffy, comel Fluffy. So Syida ni dia memang sayang binatang. Hello, nah. So okay, I think that's it for now. Thank you friends. Hello, thank you, bye.